just once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. Salam sejahtera Malaysia, Mandani. Selamat datang ke channel berita Malaysia Kini TV ini untuk kupasan berita berkaitan dengan politik. Dan hari ini saya ingin kongsikan kepada Anda semua yang saya lihat daripada Malaysia Kini berkaitan dengan ulasan Hadi cenderung remehkan pihak tak disukainya. Presiden PAS Abdul Hadi Awang sering tersilap dalam banyak perkara, walaupun dilihat sebagai tokoh agama yang faham isi kandungan Al-Quran dan juga isu teologi. Kesilapan besar sebegini boleh membawa kepada fitnah dan juga berniat jahat atau malah faed sebagaimana disebut dalam bahasa Latin. Perlu diingatkan rakyat Malaysia sangat menghormati institusi diraja, institusi kerajaan, polis dan juga tentera. Ini mencerminkan dalam pentadbiran berpanjangan kerajaan terdahulu pada peringkat persekutuan dari tahun 1955 hinggalah 2018. Sejarah kemudian dilakar pada 2018 di mana Pakatan Harapan menempatkan pemerintahan Barisan Nasional yang lama. Bagaimanapun kenyataan Hadi yang menjangkakan kerajaan perpaduan Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan tumbang tidak lama lagi, jelas menunjukkan Presiden PAS tersebut tersilap dan cenderung meremehkan sesiapa saja yang tidak disukainya. Kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim yang pentadbirannya bermula lebih 100 hari yang lalu dibawa oleh kumpulan penentang yang bagai berseru di padang pasir. Golongan ini berusaha meyakinkan diri mereka bahwa kerajaan akan tumbang. Kemenangan Anwar menyebabkan ramai orang, sama ada pandit dari Asian Time ataupun penganalisis dasar di Barat, secara sinis mengatakan bahwa kerajaan tidak dapat bertahan lama apatah lagi 5 tahun. Pengkritik kerajaan Pakatan Harapan adalah yang pertama menyuarakan perkara tersebut. Mereka ini adalah orang yang mengatakan semua inisiatif dasar ekonomi Perdana Menteri bakal gagal dalam masa beberapa minggu dan Anda lihat saja. Dan mereka inilah yang hilang uang deposit ketika PRU ke-15 lepas. Kenyataan tersebut dikeluarkan ketika kerajaan kesentukan masa untuk menghimpunkan semua gabungan pada awal Desember lalu. Namun sebaik saja kabinet dibentuk, semua berlomba untuk mempamerkan kesungguhan mereka dalam menangani cabaran pentadbiran dan juga berjaya membuktikannya sehinggalah sekarang. Kecenderungan memburukan sesiapa saja yang bukan ahli PAS ataupun Perikatan Nasional kini muncul kembali dalam diri Ahadi apabila menjelang 100 hari pentadbiran kerajaan perpaduan yang telah mendapat sokongan penuh Majelis Raja-Raja Melayu. Ini bermaksud perkhidmatan awam di bawah naungan yang di Pertuan Agung perlu mematuhi titah pengindah dalam mendukung kepimpinan Anwar. Tiada tanda sebarang bantahan daripada mana-mana gabungan yang membentuk kerajaan perpaduan Belanjawan 2023 yang dibentang 24 Februari lalu. Oleh itu, dakwaan Hadi yang kerajaan akan tumbang bila-bila masa sahaja hanyalah sikap sinis dan juga angku di dalam dan di luar parlemen. Kecuali kata-kata dan amanat daripada Hadi dan mereka yang seangkatan dengannya, tiada apapun yang orang lain lakukan dianggap betul. Kita tidak boleh lupa dengan amanat Hadi yang pernah memecah belahkan orang Melayu Islam. Hingga kini, Hadi masih tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatan yang membawa kepada masalah cerai-berai, solat dua imam dan juga putusannya hubungan keluargaan. Megalomanikasi, istilah yang tepat untuk menggambarkan kecacatan personality seperti ini. Hadi akan dan kepercayaannya melembangkan politik Islam yang ekstrim dan kedudukannya sekarang adalah hasil ucapan berbaur kebencian yang dibuat. Kedua, memerindum persefahaman MOU yang ditandatangani antara gabungan kerajaan perpaduan kini merangkumi Undang-Undang Anti Lompat Parti. Sebarang percobaan untuk meninggalkan perkataan yang menyokong kerajaan perpaduan akan mencetuskan pilihan raya yang mana jawatan yang sedang disandang akan hilang begitu saja. Perlu diingatkan juga bahwa dalam kerajaan, Perdana Menteri juga menjadi Menteri Keuangan dan dia terpaksa meningkatkan belanjawan keseluruhan sebanyak 16,8% karena mengambil kira kemungkinan berlakunya kemiskinan global. UMNO telah memecat beberapa orang ahlinya pada Januari lalu,
tanpa memberi kesan buruk kepada pentadbiran Anwar. Ini membuktikan dia mengetuai kerajaan perpaduan dengan cekap. UMNO juga tidak menjadi kucar-kacir karena memilih untuk menyokong Anwar dan bukannya Perikatan Nasional PN. Dan ketiga, pemimpin dunia telah memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada Perdana Menteri Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Turki Recep Sultan Brunei Sultan Hasnal Bolkiah, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Australia Anthony, dan Presiden China Jinping adalah antara mereka yang menyokong selain beberapa ahli G7 dan G20 yang lain. Perkara ini tidak terjadi semasa di bawah pentadbiran Perdana Menteri yang sebelum ini, begitu juga dengan pentadbiran Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob yang tempo perkhidmatannya hanya 13 bulan. Oleh itu, bukan tanpa sedikit ironik bahwa adik mencadangkan bahwa kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim akan tumbang. Ini karena pentadbiran PAS dan Bersatu tidak mempunyai persepaduan dan kepentingan nasional yang diperlukan, berbeza dengan pentadbiran sekarang yang disokong oleh undang-undang anti lompat parti dan juga MOU yang telah ditandatangani sebelum menubuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Sebelum ini, Perikatan Nasional sentiasa menantikan ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan untuk menyertai mereka. Selain yang terlibat dengan langkah syaratan pada 29 Februari 2020, hanya Dr. Xavier Jayakumar sahaja yang akhirnya menyertai Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, dan 8 daripada 11 orang ahli parlimen yang terlibat dalam pengkhianatan ini telah ditendang keluar oleh rakyat semasa PRU lepas. Pentadbiran Perikatan Nasional akhirnya tumbang mereka sendiri, tetapi ini tidak mungkin berlaku kepada kerajaan perpaduan yang semakin kukuh serta bersedia untuk menewaskan PAS dan juga Bersatu pada pilihan raya negeri yang akan datang. Kini setelah belanjawan dibentangkan, Anwar akan mengetuai kerajaan dalam melancarkan usaha perangi rasuah dengan lebih sistematik dan berdasarkan bukti. Hadis seharusnya mulai mempersoalkan dirinya sendiri kenapa dia menjadi sebahagian daripada dua kerajaan tersingkat dalam sejarah Malaysia. Jika dia masih percaya yang kerajaan perpaduan akan tumbang bila-bila masa sahaja, hanya kerana Hadi menjadi sebahagian daripada dua pentadbiran paling lemah dalam sejarah Malaysia, tidak bermakna yang kerajaan perpaduan akan mengalami nasib yang sama. Ini dapat dilihat melalui usaha Anwar menyatukan UMNO, Gabungan Parti Sarawak GPS dan juga Gabungan Rakyat Sabah JRS. Dan hakikatnya majoriti 2/3 sokongan yang diperolehi Anwar yang pertama sejak 2015 bukanlah satu kebetulan. Pelbagai usaha dilakukan oleh pemikir politik daripada semua pihak yang membentuk gabungan kerajaan perpaduan bagi memberikan Anwar kelebihan yang boleh digunakan untuk menghentikan kehancuran Malaysia dan seharusnya menjadikan Malaysia sebagai alternatif dalam dunia Islam dan Asia Pasifik yang tidak pernah bebas daripada persaingan geopolitik antara kuasa-kuasa besar. Hadi perlu berhati-hati daripada menggunakan kaedah yang lapuk dan juga tidak jujur dalam memperdagangkan Islam demi kepentingan politik partinya. Sebaliknya, bersikaplah sebagai seorang Muslim yang bertanggung jawab dan lakukan apa yang betul untuk negara dan semua, dan pintu taubat sentiasa terbuka buat Hadi Awang khususnya. Nah, saudara dan saudari semua, demikian perkongsian berita terkini. Satu ulasan daripada penganalisis politik dalam negara ini berkaitan dengan Hadi cenderung remehkan pihak tidak disukainya, dan ini adalah teguran buat Hadi Awang. Jadi jangan lupa like, share, dan komen video ini dan subscribe channel ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Kita jumpa lagi semua. Call me a